Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berjumpa lagi kita pada sesi kali ini, di mana kita sudah pun memasuki bab yang kedua, iaitu pelan dan corakan. Okey, yang pertama kita tengok unjuran ortogon 2.1, unjuran ortogon bahagian 1. Kita bahagikan kepada dua bahagian sebab dia agak terlalu panjang. Okey, untuk sesi kali ini kita akan tengok apa itu normal, apa itu satah, dan apa itu ortogon. Okey, standard pembelajaran pada hari ini ialah melukis unjuran ortogon. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, satah dan normal kepada satah. Okey, satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Terdapat 3 jenis satah, iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okey, kita tengok satah ialah permukaan lah. Okey, contoh dia macam ni. Kan permukaan, inilah permukaan. Okey, sebarang yang rata ini dekat objek tu kita panggil permukaan satah. Setiap permukaan rata pada objek tersebut kita panggil ialah satah lah. Okey, dia untuk ni dia ada beberapa yang perlu kamu tahu lah sebelum tu, kan? Titik macam ni lah, titik A, titik F, titik E, titik B, titik C, titik D. Garis. Okey, garis pula macam ni, garis adalah menghubungkan dua titik. Contoh garisan FE menghubungkan antara F dan E. Garisan AB menghubungkan antara A dan B. Dan seterusnya lah, BC antara B dan C. Dan yang terakhir ni lah yang kita belajar ni adalah satah. Okey, satah dia akan menghubungkan 3 ataupun lebih. Kan, contoh ada 3 A, B, C. So satah ni lah satah A, B, C. Okey, mungkin dia ada 4 A, C, D, F. So ada 4. So dia panggil satah A, C, D, F. Okey. Kita tengok satah. Apa itu satah mengufuk, apa itu satah mencancang dan juga satah condong. Okey, mengikut dia dengan dia punya nama dia pun kita dah agak dah. Satah mengufuk ataupun melintang. Kan, satah melintang dalam ufuk ni lah. Mengufuk, kan, dia melintang kat sini. Satah mengufuk. Okey, contoh kat sini ialah BCDE, dia mengufuk. Satah mencancang, dia akan straight, menegak di atas. Mencancang ni macam menegak. Okey, dekat sini adalah yang menegak ke atas. So A, B, C, D, E, F dan juga A, B, E, F. Okey, yang menegak itu semuanya adalah satah mencancang. Okey, satah condong. Satah condong pula yang condong lah, tapi ini segi 4 tak ada, kuboid tak ada. Okey, kalau prisma tegak, okey, dia adalah ni. Ini adalah satah condong yang dia tengoklah, satah condong A, C, D, F. Okey, kita tengok apa itu normal kepada suatu satah. Okey, normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey, contoh dia. Okey, katakan ini adalah satah mengufuk. So ada satu satah kat sini. Okey, cari garis normal dia. So ni adalah garis normal dia, kan, bersudut tegak. Tak kisah mana-mana pun, dia ada dekat mana sekalipun, asalkan dia bersudut tegak, dia ada bersudut 90 darjah daripada satah mengufuk. Okey, kalau satah itu adalah satah menegak atau satah mencancang, tu ke sini dah pula. Sama juga, tak kisah dekat mana saja pun, ada saja garis yang menegak daripada satah itu, kita panggil normal kepada suatu satah.
Okey, tengok terusnya contoh. Contoh yang pertama, okey, rajah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi empat tepat RSTU. Okey, dia bagi satu tapak RSTU, nyatakan satah kepada garis normal berikut TU. So TU, mana TU? So kat mana TU? Sini TU. Okey, ni adalah TU. Inilah garis dia. So dia nak cari satah apa yang bersudut tegak dengan ini. Apa dia? So inilah yang bersudut tegak, kan? Dia punya kat sini, kan, satu garis ni. So yang tegak mesti yang tegak ke atas lah, kan? Macam ni, so mesti tegak ke atas. Kalau macam ni, tegak je mesti ke sini, kan? Ke sini. Buat betul. Okey, tengok seterusnya. PT. Okey, mana lah PT? Okey, ni lah garisan PT. So yang tegak dengan garisan PT, satah yang tegak daripada PT ialah, okey, inilah yang tegak daripada PT, iaitu RSTU. Okey, RU. RU kat mana RU? Ni RU. Dan ni adalah garisan RU. Okey, satah yang tegak pada dia ialah inilah, kan? Dia akan menegak lah kalau dia ni. So jawapannya ialah PQUT. Okey, boleh ya? Itu adalah satah dan normal. Okey, tengok contoh 2. Rajah menunjukkan gabungan dua buah prisma yang membentuk sebuah kuboid. ABCD dan EFGH ialah keratan rentas kuboid yang berbentuk segi empat sama. Nyatakan normal kepada satah berikut. So ini adalah dia punya keratan rentas. So maksud keratan rentas adalah kalau kita potong dekat mana-mana pun dia tetap akan sama. Okey, contoh dia macam ni, kan? Macam ni, kan? Okey, dia katakan keratan rentasnya ni lah. Rentas. Maksudnya kalau kita ambil gaji, kita potong. Setiap tu adalah sama. Itu dia nak menunjukkan yang depan akan sama dengan belakang. Okey, boleh tak faham? Keratan rentas yang seragam maksudnya. Okey, nyatakan normal kepada satah berikut. Okey, yang pertama, satah ABGH. Mana satah ABGH? ABGH. So yang normal dengan dia, okey, katakan macam ni, kan? So ABGH. So yang normal dengan dia, ya, ni tegak. So dia mesti yang ufuk lah. So ni BC to BC, AD, GF dan juga HE. Itu adalah dia punya jawapan dia. Kita tengok seterusnya. ADEH. ADEH. Okey, ini dia pun menegak. So dia akan ke sini pula lah. Kan? BA, CD, FE dan juga GH. Dia sini, so sini, nampak 90 darjah. Kalau tengok AH dengan HG, dia kan 90 darjah kat sini. Itu dia punya persenjang dia, normal dia. Kalau tengok BDEG. BDEG. Okey, macam mana pula kalau dekat tengah-tengah ni? Okey, kalau tengah-tengah ni macam mana pula? Kita tengok. So yang tengah. So 90 darjah dekat tengah. Ni 90 darjah ni. Kan? Ini bukan 90 darjah. So yang 90 darjah dia berada dekat tengah sini. 90 darjah. So, kalau straight lah. Ini dah 90 darjah. Jadi bermaksud dia punya normal dia ialah AC dan juga HF yang tengah-tengah dia tu. Itu adalah dia punya normal. Sebab sini akan bersudut 90 darjah. Ini bersama dia akan bersudut 90 darjah. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya EFGH. Kat mana pula EFGH? So EFGH kat bawah. So yang bila dia kat bawah, so dia akannya atas lah, kan? Inilah dia. BE, HA, GB dan juga FC ataupun CF. Tak salah. CF ke FC dia tetap garis yang sama.
Okey, tengok pula apa itu unjuran ortogon. Okey, ini yang seperti yang kita nak belajar sebenarnya. Kita tadi baru mukadimah. Okey, unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis daripada objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, tengok unjuran ortogon. Okey, katakan satu garis. Dan sini adalah satu satah mencancang. Ialah satu mencancang, ialah satu objek. So inilah untuk garis lurus lah kan, garis lurus. Garis lurus dia ada 2 point saja. A, B kan. Ingat saya kata garis tadi dia adalah 2 point dia. So letak sini. So kita nak tahu unjuran ortogon dia. So dia akan garis ni. Kita akan unjurkan point A ni 90 darjah daripada satah mencancang, bukan daripada objek, daripada satah mencancang. Objek sengit kan, dia tak macam tu lah. So, dia akan tetap macam ni. Dia akan 90 darjah dengan satah mencancang. Bawah pun sama. Dia akan 90 darjah dengan satah mencancang. So, dia akan macam ni lah. Okey, dia akan straight. Walaupun dia sengit kan, dia tak macam ni. Dia akan 90 darjah daripada satah mencancang. So, dapat titik ni, dapat titik ni dan kita garis. So, inilah kita panggil unjuran ortogon kepada objek ini. Okey, kalau dua dimensi pula. Okey, diberi satu segitiga kat sini. Satu segitiga terletak kat atas ni dan dia nak buat unjuran ortogon dekat satah mencancang. Okey, ada satah mencancang kat sini. So, dia pandang kat sini. Kan, kita pandang kat sini. So, titik kat sini dia akan unjurkan ke bawah, ke belakang. Titik sini akan unjurkan ke sini. Titik sini akan unjurkan ke sini. Sudah dapat 3 titik, kita sambungkan. Tengok kalau macam mana kalau 3 dimensi. Bila 3 dimensi. Okey, tengok. So, sama juga cara dia. Cuma, okey, contoh dekat sini. Ada 2 titik yang akan bawa ke belakang. Walaupun katakan sini titik A, sini B, dia tetap akan jadi satu titik juga. Walaupun sini ada 2 titik, kan. Okey, tengok macam ni kan, ada 2 titik, betul. Katakan sini A, sini B. Tapi bila kita tengok macam tu, kita nampak macam ada satu titik sahaja. Sebab tu dia satu saja. So kita bawa ke belakang, titik ni pun bawa ke belakang, titik ni ke bawah belakang, titik ni ke bawah belakang. Kita akan jumpa 4 titik dan kita akan garislah. So inilah unjuran ortogon dekat satah mencancang. Sama juga kalau dia minta untuk satah mengufuk. So satah mengufuk kita tengok daripada atas. So titik sini dibawa ke sini, titik sini pergi ke sini, dia bawa ke sini. Okey, dan sini pun sama juga dan bawa ini. So dia akan dapat 4 titik kat sini dan kita akan sambung. So itulah unjuran ortogon untuk objek tersebut pada satah mengufuk. Okay, tengok contoh 3. Tentukan sama ada setiap unjuran berikut ialah unjuran ortogon bagi objek yang diberi. Okey, betul tak? Okey, nak tengok betul tak betul? Tengok. Dia mesti 90 darjah. 90 darjah daripada satah, kan? 90 darjah. Ini pun 90 darjah. 90 darjah dia buat ke titik ni. So dia pergi 90 darjah. So dapat semua titik disambung. So ini adalah unjuran ortogon. So jawapannya ialah ya. Tengok yang B pula. Tengok sama 90 darjah. Dia buat ke bawah 90. Semuanya 90 darjah ke bawah. Kan? Semua 90 darjah. Tak ada sengit-bengit. So maksudnya dia adalah unjuran ortogon bagi objek inilah. So penjelasannya ya. Okey, dan terakhir. Okey, nampak? Dia bawa ke sini. Dia bukan 90 darjah. Kalau betul-betul nak unjuran ortogon, dia mestilah 90 darjah daripada satah mengufuk ni. So mesti 90 darjah. Okey, katakan kalau dia macam ni, macam tu. 90 darjah ke bawah pula. 90 darjah. So dia akan dapat macam tu je lah, lebih kurang. So itu kita katakan unjuran ortogon lah. Tapi kalau macam ni dia bukan kerana garis yang diunjurkan dari objek kepada satah bukan normal. Jadi inilah bukan unjuran ortografi. Okey, boleh faham lah. Okey, saya rasa sampai dekat sini sahaja.
Untuk sesi kali ini kita akan sambung pada sesi yang akan datang pada bahagian yang kedua. Okey, pada bahagian kedua kita akan tengok macam mana kita nak melukis kunjuran oktagon. Tadi kita just tengok kan macam mana nak tengok macam mana kita nak lukis kunjuran oktagon. Okey, jika ada sebarang pertanyaan boleh terus PM cikgu. Okey, jika sudah faham boleh cuba buat soalan yang cikgu dah sediakan untuk kamu. Okey, akhir kata daripada cikgu, anda yang menentukan sama ada diri anda menjadi bertambah kuat atau lemah. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.